Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim. Kita berada pada siri yang ke-259 dan kita telah tiba pada riwayat berkenaan tentang peperangan Ziqard dan juga ada beberapa peperangan yang lain, dan kebanyakan hadis yang dibawa adalah riwayat daripada Salmah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu. Riwayat 4676, baca sanad dia. Maka daripada Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qadimnal Hudaybiyah, kami telah sampai ke Hudaybiyah ma'a Rasulillah, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu arba'a asyrata mi'ah, dalam keadaan jumlah kami sekitar 1400 orang. Maka mereka sampai ke Hudaybiyah pada sekitar bulan Zulqa'dah tahun yang ke-6 Hijrah untuk menunaikan umrah. Wa alaiha khamsuna syatan, dan bersama dengan mereka ada 50 kambing untuk bertujuan korban selepas daripada selesai umrah. La turwiha, 50 kambing ini tidak dapat minum air kerana tak ada air pada kawasan Hudaybiyah ketika itu. Qala, berkata Salamah bin Aqwa, faqa'ada Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah duduk ala jabah, pada tepi, pada pinggir, jabah pada baris yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 2, 4, 5 daripada bawah, ai ma haulal bi'ri, kawasan penjuru, kawasan tepi yang berada di sekeliling perigi. Ar-Raqiyah, perigi. Maka Nabi SAW duduk di tepi perigi. Fa imma da'a, perawi tidak pasti sama ada Nabi telah berdoa, wa imma basaqa, ataupun baginda telah berludah, fiha, ke dalam perigi tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Apakah beza antara bazaqa, basaqa dan juga basaqa pada baris yang ketiga daripada bawah? Thalathul lughat, maka ada 3 jenis perkataan. Adakah berbeza ataupun maksudnya sama? Kata Imam Nawawi, bimakna, maknanya lebih kurang sama. Wasin qalilatul isti'mal, cumanya basaqa orang Arab jarang gunakan. Selalunya mereka guna bazaqa ataupun basaqa. Allahumma salli ala Muhammad. Maka Nabi pun telah meludah ke dalam perigi tersebut. Maka mukjizat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajashat, maka telah melimpah dan keluarnya air mencurah-curah. Jasha bermaksud pada baris yang ke-3 daripada bawah, ay irtafa'at wa fadat, maka telah naik air perigi, telah melimpah dan keluar air perigi. Fasaqaina ay dawabana, maka kami telah beri minum kepada binatang ternakan kami. Wastaqaina, dan kami juga telah minum sampai kenyang dan kami memenuhkan bekas air kami. Lalu kalaulah saqa ay dawabana, mereka beri minum kepada binatang ternakan mereka. Kalaulah istaqa, bermaksud mereka sendiri yang minum. Jelas ke jelas? Baca qala. Kemudian hadis ini dipendekkan.
Sebenarnya selepas tu berlaku Uthman bin Affan tak balik bila Uthman bin Affan dihantar. Kata Anas, Salamah bin Aqwa meringkaskan cerita. Kemudian Nabi SAW telah menyuruh kami untuk berbai'ah. Yang ini dikenal sebagai bai'atul ridwan. Fi asli ay tahta, di bawah sebuah pokok. Qala, berkata Salamah bin Aqwa, fabaya'tu awwalan nas, aku telah berbai'ah. Bai'ah ni bermaksud memberi janji tak setia. Aku telah berbai'ah kepada Nabi di antara orang-orang yang awal. Summa baya'a wa baya'a. Kemudian orang ramai telah berbaiat kepada Nabi seorang-seorang. Mereka berikan tangan mereka kepada Nabi dan mereka memberi janji tak setia yang mereka akan bersama dengan Nabi SAW, tidak meninggalkan baginda. Hatta idza kana fi wasatin minan nas, sehingga kata Salamah bin Aqwa, aku berada pada pertengahan daripada jumlah manusia yang sedang berbai'ah. Maka Nabi bersabda, berbai'ahlah kamu wahai Salamah. Maka Salamah berkata, qad bay'atuka ya Rasulullah, aku telah berbai'ah kepada kamu pada kumpulan orang-orang yang awal. Maka baginda bersabda, wa aidan, bai'ah lagi. Qala, berkata Salamah, wa ra'ani Rasulullah, dan ketika itu Nabi melihat aku ghurla, dalam keadaan tidak mempunyai kelengkapan perang. Sebab itu yakni adalah tafsir dia. Yakni laisa ma'hu silah, aku tidak mempunyai sebarang senjata. Qala, maka baginda pun berkata Salamah, fa'atani Rasulullah, maka Nabi SAW telah berikan kepadaku hajafah, sebuah perisai, au darakah, juga perisai. Summa baya'a, kemudian Salamah bin Aqwa telah berbai'ah. Hatta idza kana fi akhirin nas, apabila berada di hujung, kebanyakannya dah berbai'ah. Sekali lagi Nabi bersabda, ala tubayani, kenapa kau tak berbai'ah wahai Salamah? Kata Salamah, wahai Rasulullah, qad bay'atuka, aku telah berbai'ah kepada kamu pada kumpulan orang yang awal, wa fi awsatin nas, pada kumpulan yang pertengahan. Nabi bersabda lagi, wa aidan, tetap perlu untuk berbai'at lagi. Maka kata Salamah bin Aqwa, fabay'atuhu tsalitsah, aku pun berbai'ah kepada Nabi buat kali ketiga. Kemudian baginda bersabda kepadaku, ya Salamah, wahai Salamah, aina hajafatuka au darakatuka allati a'taituka, kemanakah perisai yang aku telah beri kepada kamu tadi? Mana perisai yang aku bagi kepada kamu? Maka Salamah bin Aqwa bin kata, wahai utusan Allah, laqiyani ammi Amir, maka pakcikku Amir, aku telah berjumpa dengan dia dalam keadaan dia tidak mempunyai senjata. Fa'ataituhu iyyaha, maka aku serahkan perisai tersebut kepadanya. Maka Nabi SAW pun tertawa. Sabda Nabi SAW, innaka kalladhi qala al-awwal, sesungguhnya perumpamaan kamu adalah seperti kata-kata orang yang terdahulu. Allahumma abghini, ya Allah, berikanlah kepadaku Habibah, sahabat dan teman, namun huwa ahabbu ilayya min nafsi, dia adalah orang yang aku lebih sayang berbanding diriku. Sama macam Salamah, dia perisai pun tak ada, senjata tak ada, bila Nabi bagi, dia pergi bagi kepada orang lain. Terus summa innal musyrikin, kata Salamah bin Aqwa, selepas itu berlakulah perjanjian yang terkenal, perjanjian Hudaibiyah. Kemudian orang-orang musyrik rasaluna, mereka telah saling tukar menukar utusan dengan kami. Maksudnya Nabi pun ada utusan yang Nabi hantar, orang Quraisy pun ada utusan yang mereka hantar. Rasaluna bermaksud mereka saling tukar menukar utusan dengan kami. As-sulh berkenaan tentang perjanjian damai. Hatta masya ba'duna, lalu Salamah bin Aqwa menggambarkan bila dah berdamai apa yang berlaku, sehingga sebahagian daripada kami boleh berjalan bersama dengan sebahagian yang lain. Maka para sahabat berjalan dengan orang Mekah sebab sedang berdamai, berada dalam tempoh perdamaian selama 10 tahun. Terus wastalahna, dan kami telah berdamai. Terus, dan aku adalah tabi'ah. Apakah maksud tabi'ah? Ajir, aku adalah pekerja. Dan aku adalah pekerja bagi Talha bin Ubaidillah, sahabat Nabi. Aski, aku beri minum kepada kudanya. Wa ahussuh, aku membersihkan kudanya. Wa akhdumuh, dan aku berkhidmat pada segala keperluan Talha bin Ubaidillah. Akhdumuh ni umum.
wa akula min ta'amih, aku makan daripada makanannya, wa taraktu ahli wa mali, dan aku tinggalkan keluarga dan hartaku untuk berada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muhajiran ila Rasulillah, kerana ketika itu aku berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Terus falamma, apabila kami telah melakukan perjanjian damai 10 tahun antara Quraisy dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Salamah bin Aqwa, nahnu wa ahlu Makkah, kami berdamai antara kami dan penduduk Mekah. Waqtalata ba'duna bi ba'din, maka telah bergaulah sebahagian kami dengan sebahagian yang lain. Maka penduduk Mekah ada datang ke Madinah, mereka bergaul dengan penduduk Madinah. Sebab itu selepas perjanjian Hudaibiyah, lagi ramai orang Mekah yang masuk Islam. Sebab mereka datang ke Madinah, nak tengok keadaan Madinah, membawa kepada keimanan mereka. Terus, ataitu syajarah, maka satu ketika aku telah datang kepada sebuah pokok. Fakasahtu syaukaha, dan aku telah bersihkan duri-duri yang berada di bawah pokok untuk aku berbaring. Fattaja'tu fi asliha, maka aku pun telah berbaring di bawah naungan pokok tersebut. Fa'atani arba'atu minal musyrikin, maka telah datang berhampiran denganku 4 orang daripada kalangan musyrikin penduduk Mekah. Faja'alu yaqa'un, dan mereka mula sibuk berkata buruk tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'abghatuhum, kata Salamah bin Aqwa, aku menjadi marah. Fatahawwaltu ila syajaratin ukhra, lalu aku pun berpindah ke pokok yang lain. Wa'allaku silahahum, dan mereka pun menggantung senjata mereka dan mereka berbaring. Fabainama hum kadzalika, sedang keadaan mereka begitu, tiba-tiba ada seorang penyeru daripada bawah lembah telah menyeru, ya lal muhajirin, wahai golongan muhajirin, telah terbunuh Ibnu Zunaim. Qala, berkata Salamah bin Aqwa, bila aku dengar ada sahabat yang kena bunuh, faqturita, maka faqtaratu, aku telah mengeluarkan pedangku, summa syadattu ala ulaikal arba'ah, kemudian aku bergegas pergi kepada 4 orang musyrikin yang berbaring di pokok yang lain. Wahum rukut, aku dapati mereka masih lagi sedang tidur. Fa akhastu silahahum, maka aku pun telah mengambil senjata mereka. Fa ja'altuhu dirsan fi yadi, dan aku menjadikan kesemua senjata tersebut dirsan. Apakah maksud dirsan? Menjadi satu ikat. Dia kumpulkan senjata mereka semua dan dibawa pada tangan dia. Terus qala summa qultu, maka kemudian Salamah bin Aqwa berkata, demi zat yang telah memuliakan Nabi Muhammad SAW, tidaklah mengangkat salah seorang daripada kamu kepalanya, kecuali akan ku potong alladhi fihi ainah, akan ku potong kepala yang terdapat padanya kedua matanya. Maka pada waktu itu kata Salamah bin Aqwa, sebab dia dah merasa tak selamat, sebab orang Quraisy telah melanggar perjanjian dengan membunuh Ibnu Zunaim. Jelas ke jelas? Terus, kemudian aku bawa ke 4 orang ini, asukum, aku membawa mereka, menuntun mereka kepada Nabi. Waja'a ammi, dan telah datang pakcikku yang bernama Amir, birajulin minal Ambalat, membawa seorang daripada Ambalat. Ambalat adalah salah satu kabilah yang berada di Quraisy. Yuqalu lahu Mikris, beliau diberikan nama Mikris. Yaqudu ila Rasulullah SAW, maka beliau telah bawa lelaki ini bertemu dengan Nabi SAW, menunggang seekor kuda mujaffaf. Apakah maksud mujaffaf? Yang telah lengkap berpakaian perang. Maka kuda pun ada pakaian perang dia. Mujaffaf, kata Imam Nawawi pada baris yang ke, Allahumma salli ala Muhammad, daripada atas 2, 4, 6, 8, baris yang ke-8. Maka apakah maksud dia? Ianya adalah thauban kaljul yalbasuhul faras liyaqihi min as-silah. Ianya adalah umpama pakaian yang seperti jul, dan ianya adalah pakaian yang menutup yang menutup binatang, terutamanya ketika nak berperang. Jelas ke jelas? Terus baca. Dan dia membawa 70 orang daripada kalangan musuh. Maka Nabi SAW lihat kepada semua tawanan ini, maka baginda bersabda, da'uhum, lepaskanlah mereka. Yakun lahum bad'ul fujuri wasinahu, biarkanlah bagi Quraisy
permulaan wasinahu dan pengakhiran bagi perjanjian. Biarlah mereka nak langgar, kita bagi lagi peluang kepada mereka, namun jangan orang Islam yang langgar perjanjian dengan orang musyrikin Mekah. Jelas ke jelas? Fa'afa anhum, maka Nabi maafkan semua mereka yang cuba untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah telah turunkan ayat yang ke-24 daripada suratul Fatah, firman Allah, wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum, dan Allah lah yang telah menahan tangan-tangan mereka, wa aydiyakum anhum, menahan tangan kamu daripada menyakiti mereka. Maka ini berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Terus al-ayah kullaha, terus qala, lalu 7 orang pemuda ni nak serang Nabi, namun mereka telah berjaya ditangkap dan Nabi maafkan mereka. Terus qala summa, maka dalam perjalanan kami balik ke Madinah, kami telah berhenti di satu tempat, kata Salamah bin Aqwa, bainana wa baina Bani Lihyan, di antara kami dan Banu Lihyan hanya memisahkan adalah jabalun, sebuah bukit. Wahumul musyrikun, kenapa Nabi tidak percaya? Sebab mereka adalah orang musyrik ketika itu. Maka Nabi SAW telah memohon keampunan Allah. Liman raqiyah hadzal jabal al-lailah. Nabi berkata, aku mohon keampunan Allah bagi orang yang sanggup memanjat bukit ini pada malam ini. Dan dia stay sepanjang malam, nak lihat adakah musuh akan menyerang ataupun tidak. Ka'annahu tali'ah, seolah-olah orang ini dilantik sebagai tali'ah, sebagai pemberi maklumat awal lin Nabi, untuk Nabi dan para sahabat. Berkata Salamah, faraqitu, maka aku pun telah memanjat pada malam tersebut 2 ataupun 3 kali. Summa qadimnal Madinah, kemudian kami telah tiba di Madinah. Maka Nabi SAW telah mengutuskan seseorang bizahrihi ma'a Rabah, bersama dengan unta baginda dan juga Rabah yang merupakan hamba sahaya Nabi SAW. Wa ana ma'ah, kata Anas bin Malik, aku pun turut serta, dan aku telah keluar bersama dengan Bilal bin Rabah bifarasin, dengan aku membawa kuda Abu Talhah ma'az zahri, bersama dengan unta-unta Nabi SAW dan para sahabat yang lain. Terus falamma asbahna, kata Anas bin Malik, kata Salamah bin Aqwa, Salamah bin Aqwa, apabila kami telah berpagi, maka Abdurrahman Al-Fazari tiba-tiba qad aghara ala zahri Rasulillah, telah menyerang hendap ke atas tempat di mana simpanannya unta-unta Nabi SAW. Fastaqahu, maka dia telah membawa lari ajma' ke semua unta yang ada. Wa qatala ra'iyah, bahkan dia telah membunuh pengembala unta-unta tersebut. Dalam baris yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebentar, dia ada sebut antara mereka yang dibunuh adalah anak lelaki kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Cuma tak jumpa mungkin pada riwayat berikut ini. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia telah membawa lari semua binatang Nabi. Wa qatala ra'iyah, bahkan dia telah membunuh pengembala binatang Nabi tersebut. Fakultu, maka aku pun berkata, ya Rabah, maka siapakah nama pengembala ini? Dalam kitab bukan Syarah An-Nawawi, dalam kitab yang lain berkenaan hadis ini, mereka menyebut nama dia adalah Yasar An-Nubi. Siapakah beliau? Beliau adalah hamba kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Maka berkata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkata Salamah bin Aqwa, wahai Rabah, Rabah adalah pembantu Nabi. Khudh hadzal faras, ambillah kuda Talha bin ambillah kuda ini, fa ablighu, sampaikanlah kuda ini kepada Talha bin Ubaidillah, dan maklumkan juga kepada Nabi annal musyrikin, tolong ambil kat luar, sesungguhnya orang musyrikin Mekah qad agharu ala sarhi, mereka telah menyerang hendap unta-unta baginda. Tolong ambil kat luar cepat makanan. Okey, summa kuntu ala akamah, kata Salamah bin Aqwa, kemudian aku telah berdiri di atas sebuah anak bukit.
Fastaqbaltul Madinah. Kata Salamah bin Aqwa, aku telah menghadap ke arah Madinah wajahku. Lalu aku telah menyeru sebanyak 3 kali. Ya Sabahah, Ya Sabahah, Ya Sabahah. Ya Sabahah ni sebenarnya adalah ucapan yang masyarakat Arab gunakan bila mereka nak gambarkan kedatangan bahayanya musuh. Dan orang tak sempat nak bersiap. Maka kod mereka adalah Ya Sabah, Ya Sabahah. Thumma kharajat fi dar al-qawm armihim bin nabal. Kemudian aku telah keluar menjejaki menjejaki Abdul Rahman Al-Fazari, armihim bin nabal, dan aku telah menyerangnya dengan anak panah. Wa artajis, seraya aku bersyair, maka aku berkata dalam syairku, ana banul Aqwa, akulah anak lelaki kepada Al-Aqwa, wal yaumu yaumur rudda, dan hari ini adalah hari kebinasaan bagi orang-orang yang menentang. Kemudian fa'alhaqa rajulan minhum fa'asukku sahman. Berkata Salamah bin Aqwa, aku berjaya mengejar salah seorang daripada kumpulan Abdurrahman Al-Fazari yang membawa lari unta Nabi, dan aku telah melepaskan sahman, sebuah anak panah, fi rahlih, yang terkena pada untanya. Namun anak panah tersebut begitu kuat, hatta khalusa, sehingga anak panah tersebut tertembus pada saham pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga khalasa, tembus, naslus saham, hujung anak panah, ila katifih, sampailah ke bahu lelaki tersebut. Qala qultu, maka aku pun berkata dengan lelaki yang aku berjaya tangkap tersebut, khuzha, ambillah penangan ini. Wa anak ibnul Aqwa, dan aku adalah anak lelaki kepada Al-Aqwa, wal yaumu yaumur rudda, dan hari ini adalah hari kebinasaan bagi orang yang menentang Nabi SAW. Terus maka kisah Salamah bin Aqwa ni sangat-sangat panjang. Maka kata Salamah bin Aqwa, dia kejar seorang diri. Mereka ni naik unta, naik kuda. Salamah bin Aqwa ni dia berjalan kaki. Bahkan nanti kita akan baca dalam hadis ni, dia kejar mereka sampai maghrib. Daripada kita baca awal hadis tadi, sebelum azan subuh, dia dah berada di sini, dan mereka rompak sebelum masuknya waktu pagi, di penghujung malam. Maka Salamah bin Aqwa kejar mereka berjalan kaki sepanjang kisah ini. Maka kata Salamah bin Aqwa, lalu dia berjaya melukakan seorang. Dia berjaya melukakan seorang daripada musuh. Qala, berkata Salamah bin Aqwa, fa wallahi, maka demi Allah, maziltu armihim, aku telah terus menerus memanah mereka, wa aqiru bihim, dan aku telah memotong kaki kuda mereka bertujuan untuk membunuh kuda mereka. Sebab mereka ni susah Salamah bin Aqwa nak kejar sebab menggunakan kuda. Maka mana yang sempat dia potong kaki kuda musuh untuk dia membunuh kuda tersebut. Fa idza raja'a ilayya faris, maka tiba-tiba telah berpatah kembali menuju ke arahku seorang penunggang kuda. Lalu ataitu syajarah, aku terus pergi kepada sebuah pokok. Fajalastu fi asliha, dan aku telah duduk pada bawah pokok tersebut. Thumma ramaitu, lalu aku telah memanah penunggang kuda tersebut. Fa aqartu bih, dan aku berjaya membunuh kudanya, hatta idza tadayaqal jabal, sehingga apabila telah muncul jalan sempit di bukit dan gunung, fadakhalu fi tadayuqih, dan mereka mula masuk pada jalan sempit ini. Maka kata Salamah bin Aqwa, alautul jabal, aku telah mula mendaki bukit. Kuat stamina dia, daki bukit, turun bukit. Maka ini adalah Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Faja'altu uraddihim bil hijarah, maka daripada atas bukit aku mula baling batu daripada atas kepada musuh. Qala famaziltu kadzalika atba'uhum, maka terus menerus aku telah mengejar mereka, hatta ma khalaqallahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah Allah menjadikan seekor pun daripada unta-unta Nabi SAW illa khallaftuhu, kecuali aku telah berjaya meninggalkannya wara'a zahri,
di belakang tubuh badanku. Maksudnya dia kejar musuh begitu banyak sampaikan musuh tak sempat nak bawa lari. Mereka pun tak tahu yang kejar ni berapa orang. Mereka telah tinggalkan unta-unta Nabi SAW. Wa khallau, dan mereka membiarkan unta-unta tersebut baini wa bainah, di antara daku dan dia. Summa atba'tuhum, kemudian aku telah kembali menyerang musuh dengan anak panah. Hatta alqaw akthar min 30 burdah, sehingga mereka telah mencampakkan lebih daripada 30 set pakaian, set kain. Wa 30 rumha, dan 30 tombak. Yastakhifun, mereka buang semua ini bertujuan untuk meringankan bebanan binatang mereka. Wala yatrahuna syai'an, dan tidaklah mereka mencampakkan sesuatu kecuali, kata Salamah bin Aqwa, aku jadikan di atas barang-barang tersebut araman, adanya tanda daripada batu, agar Nabi SAW mengetahui keadaan kami yang sedang mengejar musuh. Maka Nabi SAW dan para sahabatnya mengetahui perkara tersebut. Hatta atau mutadayikan, sehingga musuh mereka telah tiba di sebuah lembah, min saniyatin, di sebuah lembah yang jalannya adalah sempit. Fa'idhahum qad atahum, maka adalah kumpulan ini mereka telah disambut oleh Fulan bin Badar al-Fazari, keluarga Banu Ghatfan yang lain. Mereka telah sambut dan mereka telah memberi pertolongan kepada Abdurrahman al-Fazari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca. Maka bila mereka rasakan Salamah bin Aqwa dah tak kejar, ataupun tentera Islam tak kejar, mereka telah duduk yatadahhaun, dalam keadaan mereka makan, yakni yataghaddaun, iaitu sarapan pagi. Wa jalastu ala ra'si qarnin, kata Salamah bin Aqwa, sementara aku duduk di atas puncak bukit. Qaran adalah Ra'sul Jabal. Berkata Al-Fazari, ma hadzal ladzi ara, apakah yang aku sedang tengok ini? Apa yang berlaku ni? Nampak macam ada seorang sahaja. Maka mereka pun berkata, laqina min hadzal barah, kami telah beroleh disebabkan lelaki ini begitu banyak kesusahan dan kesulitan. Wallahi, berkata Al-Fazari, ma farakna, kami tidak akanlah berpisah daripada tempat ini sehinggalah salah seorang daripada kami dapat merampas setiap perkara yang dia telah ambil daripada tangan kami. Qala, maka berkata perawi, falyakum ilaihi nafarum minkum arba'ah, maka hendaklah bangun 4 orang daripada kalangan kamu untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk menangkap Salamah bin Aqwa. Qala fasa'ada ilayya minhum arba'ah fil jabal, maka telah mendakilah 4 orang ini untuk menangkap Salamah bin Aqwa. Qala, berkata Salamah, falamma amkanuni minal kalam, bila musuh 4 orang ini telah beri peluang untuk aku bercakap, sebelum mereka sempat menangkap Salamah bin Aqwa, maka kata Salamah bin Aqwa, hal ta'rifunani, adakah kamu tahu siapa aku? Maka keempat musuh ini berkata, tidak. Wa man anta, siapa kamu? Maka berkata Salamah bin Aqwa, qultu ana Salamah bin Aqwa, aku adalah Salamah bin Aqwa, wan nabi walladhi karrama wajha Muhammad, dan orang yang mana Allah telah memuliakan baginda Nabi SAW disebabkan kasidahnya dan seumpamanya. La atlubu rajulan, seorang yang mana walladzi karrama wajha Muhammad, maka dia bersumpah sebenarnya demi zat yang memuliakan Nabi Muhammad. Fi Atia bangun Atia bangun Atia bangun Fi. Walladzi karrama wajha Muhammad, demi zat yang memuliakan Nabi Muhammad. Dan maka Salamah bin Aqwa bagi amaran pada 4 orang ini, la atlubu rajulan minkum, tidaklah aku mengejar seorang pun daripada kamu, illa adraktuh, kecuali aku akan berjaya menangkapnya. Wala yutlubuni, dan tidaklah kamu mengejar aku, fayadrukani, dan kamu tak akan mampu menangkapku. Maka berkata salah seorang daripada 4 orang yang ingin menangkap Salamah ini, ana azunnu, aku merasakan dia betul, dia bercakap benda yang benar. Faraja'u, maka 4 orang ni pun tak berani untuk menangkap Salamah dan mereka pun kembali. Fama barihtu makani, maka tidaklah aku berganjak daripada tempatku sehingga aku telah melihat Nabi SAW, sehingga aku telah melihat fawarisa Rasulillah, penunggang-penunggang kuda Nabi SAW, yatakhallaluna syajar, mereka telah muncul daripada celah-celah pokok.
Qala, berkata Salamah bin Aqwa, fa idza awwaluhum, maka yang mula-mula sampai daripada penunggang kuda Nabi adalah Al-Akhram Al-Asadi, diikuti selepas itu oleh Abu Qatadah Al-Ansari, dan diikuti oleh Miqdad bin Aswad Al-Kindi. Qala, berkata perawi, fa akhadtu bi'ainanil Akhram, maka aku telah pegang tali kekang kuda Akhram. Lalu beliau berkata, fawallau mudbirin, biarlah aku pergi kepada mereka. Qala, berkata Salamah bin Aqwa, fawallau mudbirin, maka ketika itu musuh pun melarikan diri jauh lebih ke dalam. Jelas ke jelas? Maka Akhram ni dia nak kejar. Orang yang mula-mula sampai adalah Akhram. Dan Akhram ni dia nak kejar musuh bersendirian. Maka sebab itu Salamah bin Aqwa halang dengan memegang tali kekang kuda dia. Qultu, aku pun berkata, wahai Akhram, ihzarhum, berhati-hatilah dengan mereka. La yaqta'unaka, janganlah mereka menjadikan kamu terasing dan terpisah. Hatta yalqa Rasulullah, tunggulah sehingga Nabi SAW sampai bersama para sahabat baginda. Telah berkata Salamah, in kunta tu'minu billah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, wa ta'lamu annal jannata haqqun, dan kamu mengetahui sesungguhnya syurga itu benar, neraka itu adalah benar, fala tahul, maka janganlah kamu wahai Salamah menjadi penghalang di antaraku dan kesyahidan. Dia memang nak syahid. Maka bila Salamah bin Aqwa dengar dia begini, fa khallaitu, kata Salamah, aku pun telah membuka dewan tersebut. Faltaqata, aku pun telah melepaskan tali kekang kuda Akhram, maka dia pun telah pergi berjuang bersendirian. Faltaqa, maka telah bertembung dalam perlawanan ini di antara Al-Akhram dan juga Abdul Rahman. Qala, berkata perawi, fa'aqara bi Abdul Rahmani farasah, maka Akhram telah berjaya untuk melibas, menghayunkan pedang pada kaki kuda, dan dia telah berjaya untuk membunuh kuda tersebut. Wa ta'anahu Abdul Rahman, namun Abdul Rahman Al-Fazari telah menusuk Qatadah, faqatalah, dia telah menusuk Al-Akhram sehingga telah membunuhnya. Wa tahawwala ala farasih, dan telah berpindah mengambil kuda Al-Akhram. Walahiqa Abu Qatadah farisu Rasulillah, dan telah bertemu dengan Abu Qatadah, penunggang kuda Nabi SAW yang lain selepas daripada Abdul Rahman. Sebagai riwayat menyebut beliau adalah Osman. Fata'anahu, maka maka dia telah berjaya menusuk Abdul Rahman. Abu Qatadah ni dia datang, dia berjaya menusuk Abdul Rahman, faqatalah, dan membunuh Abdul Rahman Al-Fazari. Fawalladhi karama wajah Muhammad, kata Salamah, kisah ni panjang, maka demi zat yang memuliakan Nabi SAW, la tabi'atuhum, aku telah mengikuti mereka, aghdu, berlari, ala rijli, pada kakiku, sedangkan musuh menunggang kuda dan unta. Hanta ma'ara warai min ashabi Muhammad, sehinggalah aku tidak dapat melihat seorang pun daripada sahabat Nabi yang menyusul selepasku. Wala ghubarihim syai'ah, dan tidak ada debu yang berterbangan yang menggambarkan Nabi dan para sahabat semakin hampir dan dekat. Fahallaituhum anhu, yakni ajlaituhum. Yang ni kita sambung jam 8.50 nanti insya-Allah. Kita beri laluan untuk sarapan terlebih dahulu untuk para pelajar. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.